Hai, Assalamualaikum. Okey, kita akan sambung siri kedua untuk topik yang seterusnya. Okey, baiklah. Untuk hijrah ke Madinah, mari kita lihat apa yang terjadi. Murid akan dapat mengetahui penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Okey, itu yang akan kita pelajari dalam topik ini. Ancaman Quraisy. Segala usaha kaum musyrikin menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui kegagalan. Mereka mengetahui bahawa orang Islam pula berhijrah ke Madinah. Kaum Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah untuk berbincang mengenai cara-cara menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terus menyebarkan agama Islam dan berhijrah ke Madinah. Hasil perbincangan tersebut, mereka mengambil keputusan melantik 12 orang pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membunuh baginda. Malam sebelum hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Hasil perbincangan musyrikin Quraisy itu telah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal ayat 30. Apa maksudnya? Dan ingatlah wahai Muhammad, tak kala orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Setelah mengetahui segala rancangan jahat musyrikin itu, baginda segera memberitahu perkara tersebut kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membuat perancangan yang sangat teliti bagi mengelakkan penghijrahan mereka diketahui musuh. Pada masa yang sama, rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikepung oleh pemuda-pemuda yang ditugaskan untuk membunuh baginda. Baginda memerintahkan Ali bin Abi Talib supaya tidur di katil baginda bagi mengaburi pihak musuh. Baginda keluar melalui pintu hadapan rumah sambil membaca potongan Al-Quran dari surah Yasin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin ayat 9. Maksudnya, kami jadikan di hadapan mereka penutup dan di belakang mereka penutup hingga mereka tidak dapat melihat. Dengan izin Allah, pemuda-pemuda itu tidak dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalu di hadapan mereka. Pembesar Quraisy terkejut dan marah apabila mereka diberitahu oleh pemuda-pemuda itu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lagi di dalam rumahnya kecuali Ali bin Abi Talib.
Pembesar-pembesar Quraisy menawarkan 100 ekor unta bagi sesiapa yang berjaya menangkap Nabi sama ada hidup atau mati. Baiklah, bermulanya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar memulakan perjalanan mereka. Mereka bersembunyi selama 3 hari di dalam Gua Sur. Ketika itu juga orang Quraisy masih mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya tiba di hadapan Gua Sur. Dengan kuasa Allah, didatangkan laba-laba membuat sarang di pintu gua. Dan burung merpati membuat sarang dan bertelur di pintu gua. Lalu, orang Quraisy berfikir, sekiranya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berada di dalam gua, pasti sarang laba-laba sudah musnah dan burung merpati pasti tiada di situ. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqas melalui jalan pantai. Di pertengahan jalan, Syurqah bin Malik berjaya menjejak Nabi dan Abu Bakar, tetapi dia tidak berjaya membunuh Nabi kerana kaki kudanya terbenam di dalam pasir. Perjalanan ke Madinah diteruskan lagi. Nabi berhenti di Quba dan mendirikan masjid yang pertama dalam Islam. Bagaimana layanan orang-orang Madinah? Mari kita lihat. Setelah mengharungi pelbagai rintangan, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabiannya bersamaan 622 Masihi. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan gembira dan sangat meriah oleh orang Madinah. Alunan syair dan paluan gendang bergema dengan penuh semangat, menyebut dan memuji baginda. Ramai di kalangan orang-orang Islam itu mempelawa Nabi tinggal di rumah mereka. Nabi Muhammad SAW membiarkan unta yang dinaikinya berhenti. Baginda akan tinggal di rumah tempat untanya berhenti. Akhirnya, unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka rumah itu terpilih sebagai tempat tinggal sementara baginda. Semasa di Madinah, Nabi telah membeli sebidang tanah yang luas kepunyaan anak yatim Bani Najran untuk membina sebuah masjid. Masjid itu dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Okay. Baiklah, menarik kan kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Pelbagai rintangan yang Nabi dah hadapi, tapi akhirnya diterima dengan baik di Madinah. Nak tahu cerita seterusnya apa yang terjadi? Okay. Jom dengarkan video Ustazah yang ketiga. Baiklah, terima kasih semua.